Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat bertemu kembali dalam sesi pembelajaran atas talian bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Apa khabar murid-murid semua? Terima kasih cikgu ucapkan kepada ahli keluarga yang membantu kamu pada hari ini. Okey, hari ini mudah sahaja. Hari ini untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah kita nak membaca sahaja. Tugasan pun nanti cikgu akan beritahu sekejap saja hari ini ya. Memandangkan kamu akan ada kelas lagi dengan cikgu pada hari Jumaat. Hari Jumaat pukul 10.30 hingga pukul 12.30 kan. Kita ada kelas lagi. Maksudnya kalau ikutkan minggu ni 2 kelas lah. Ini sekali dan hari Jumaat, hari ini hari Selasa sekali dan hari Jumaat sekali lah. Okey. Hari Jumaat nanti kita akan buat benda lain lah. Tapi untuk hari ini apa yang kita buat adalah kita akan membaca. Okey. Yang pertama kita akan membaca petikan bantu membantu di dapur. Kemudian kita akan membaca petikan kilang batik nenek dalam buku teks. Kedua-dua petikan ni terdapat di dalam buku teks. Jadi sesiapa yang masih belum ada buku teks di hadapan dia tu, tolong sediakan buku teks. Boleh ambil buku teks kamu sekarang, letak di hadapan kamu. Kita akan membaca petikan itu bersama-sama. Okey. Kemudian yang terakhir sekali, tugasan kamu hanyalah kamu menghantar rakaman audio ataupun rakaman suara kepada cikgu secara message peribadi ataupun personal message kepada WhatsApp cikgu. Itu saja yang kita akan buat pada hari ini. Okey, objektif pembelajaran kita seperti mana cikgu telah nyatakan tadi, hari ini 23 Februari 2021. Okey. Objektif pembelajaran kita ialah murid dapat membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang betul. Okey, intonasi yang sesuai. Okey, peribahasa kita untuk hari ini ialah ulat buku. Siapa tahu ulat buku tu? Angkat tangan. Cikgu pun tak nampak siapa yang kat tangan tu kan. Tapi cikgu rasa kamu pernah dengar peribahasa, simpulan bahasa ini. Ulat buku bermaksud orang yang suka membaca buku. Orang yang suka membaca buku. Jadi kalau ada dalam kalangan kamu ni, dalam kelas cikgu ni yang suka membaca buku, tak kira lah buku apa pun kan, dia suka baca kan. Dia sepanjang masa dia di tangan dia buku saja. Kejap lagi dia baca buku, balik dia baca buku kan. Sebelum tidur baca buku. Itu orang yang suka membaca buku lah. Kita panggil dia ulat buku. Ya, murid-murid? Kita teruskan dengan rumusan lah. Ini keseluruhan pembelajaran kita ada tiga langkah saja. Yang pertama, tonton slide. Ikut slide yang cikgu ni, dengar penerangan daripada cikgu. Kemudian ikut arahan kalau cikgu minta kita baca sama-sama. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca sama-sama lah petikan matu-matu di dapur, kilang batik nenek. Kemudian yang akhir sekali kamu hantar tugasan. Ikut 1, 2, 3 langkah ni saja. Lepas tu siap tugasan kamu. Habis untuk subjek mata pelajaran Bahasa Melayu pada hari ini ya. Okey, sebelum kita memulakan pembacaan petikan, cikgu nak ulang kaji sedikit lah tanda baca yang perlu kamu tahu. Saya rasa kamu dah pernah belajar benda-benda ni. Tapi tak apa, cikgu tahu kamu semua pada pandai. Cuma nak kena ulang balik, kita ingat balik tanda baca yang biasanya terdapat di dalam petikan. Okey, yang pertama tu nampak tak? Yang macam ada satu titik tu tengah-tengah tu. Titik lah nama dia tu. Titik ataupun tanda noktah. Boleh sebutlah sama cikgu. Noktah. Okey, ini yang kita letakkan sebagai penutup kata. Ataupun di hujung-hujung ayat tu kan ada noktah, tandanya kita kena berhenti. Berhenti membaca di situ. Okey? Yang kedua ialah tanda koma. Cuba sebut, nak dengar. Tanda koma. Okey, bagus.
Ini ada di tengah-tengah ayat kadang, ataupun di mana-mana lah dalam ayat kan, tanda koma ni untuk kita berhenti membaca sekejap. Kita baca-baca, kita berhenti sekejap, kita sambung balik. Macam itulah tanda koma. Okey, yang seterusnya ialah tanda tanya, ataupun kita boleh ada disebut juga sebagai tanda soal. Ya, biasanya untuk merujuk kepada pernyataan itu, merujuk kepada pertanyaan. Kira dia tanya, siapakah nama kamu ke apa kan, di hujung dia akan ada tanda tanya. Kalau jumpa tanda ni, maksudnya itu adalah pertanyaan. Okay, yang seterusnya ialah tanda sempang. Okay, sebut tanda sempang. Okay, tanda sempang ni biasanya kita gunakan untuk kata ganda lah, ataupun menyambung kata yang diulang-ulang. Okay, nanti kamu akan tengoklah dalam petikan tu akan ada tanda-tanda ni. Seterusnya ialah tu yang atas tu, yang atas dua tu. Atas tu, itu adalah tanda petik. Tanda petik, mengapit petikan yang menunjukkan perbualan. Kalau petikan tu perbualan ataupun percakapan orang ambil, orang letak ada petikan, dia letak tu tanda petik. Kalau dalam bahasa Inggeris quotation lah, tak apalah, tanda petik kita panggil dia. Okey, cikgu harap kamu semua dah ingat sebuah sedikit tentang tanda baca. Hari ini kita akan teruskan dengan membaca. Murid-murid boleh bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3. Sila buka muka surat 3. Okey, mari membaca bersama saya. Buka buku teks muka surat 3. Tajuk membaca membantu di dapur. Okay, mari kita baca bersama-sama. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberikan kita tenaga. Maafkan saya. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas, jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey. Itu adalah petikan bantu-membantu di dapur yang ada dalam buku teks muka surat 3 ya murid-murid, bagi tema kekeluargaan. Okey, dekat sini nanti untuk kelas yang akan datang, untuk kelas pada hari Jumaat ni, kita akan cuba kenal pasti ayat-ayat yang terdapat di sini ya. Maksud cikgu ayat majmuk ataupun ayat tunggal. Mana satu ayat majmuk, mana satu ayat tunggal, ada di dalam ni. Dan dekat sini pun ada tanda-tanda baca yang cikgu terangkan sebentar tadi kan. Contohnya ada tanda koma, ada tanda nokta dan ada juga tanda tanya dekat sini. Maksudnya kamu tahu kalau tanda tanya itu ayat itu menunjukkan pertanyaan. Orang tu sedang bertanya. Contohnya macam Nabila bertanya, mengapakah kita memerlukan vitamin? Kalau bila kita membaca tu, intonasi dia lain sikit. Kita tak boleh membaca mengapakah kita memerlukan vitamin. Macam tu kan. Intonasi dia mesti dalam bentuk pertanyaan. Okey. Yang ni kamu kena praktis. Yang ni kamu kena berlatih. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu berlatih.
Okey, baca petikan ini. Bila dah bersedia, nanti kamu rakam dan hantar kepada cikgu. Okey, jom kita baca petikan yang seterusnya pada muka surat yang ke-8. Muka surat yang ke-8. Okey, yang seterusnya muka surat 8. Boleh buka murid-murid buku teks muka surat 8. Okey, kita akan membaca tajuk Kilang Batik Nenek. Okey, dah bersedia semua? Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Okey, kita baca perenggan yang pertama. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Okey, itu adalah perenggan yang pertama. Murid-murid dapat baca tak? Okey, bagus. Yang seterusnya, promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Itu adalah perenggan yang kedua. Okey, cuba kita patah balik. Tengok dekat perkataan yang pertama tu, Nabila tu. Nampak tak perkataan pertama? Kenapa dekat Nabila tu perkataan dia macam ke kanan sedikit kan? Nampak tak ke situ? Yang lain semua di bawah dia tu kedai, kain, kemasnya, pelanggan. Nampak tak? Yang tu semua sama saja kan? Tapi yang perkataan awal Nabila tu dia ke kanan sikit. Tu kita panggil dia sebagai perenggan. Kita sebut dia sebagai perenggan. Sama juga yang ini. Nampak perkataan pertama tu promosi. Perkataan dia ke kanan. Dia masuk ke dalam sikit. Itu maksudnya itu adalah perenggan. Itu adalah perenggan. Okey. Yang ini pun sama. Muka surat 8 ni pun sama. Kamu akan baca dan kamu akan rakam dan hantar kepada cikgu. Okey, tugasan yang seperti mana cikgu telah jelaskan sebentar tadi. Murid diminta untuk membuat rakaman suara membaca petikan membantu di dapur, yang pertama. Dan yang kedua, kilang batik nenek. Hantar kepada cikgu rakaman kamu membaca saja. Membaca dengan intonasi lah. Kamu mesti hantar tugasan ini sebab cikgu perlu masukkan markah pentaksiran bilik darjah PBD kamu nanti. Jadi, ambil masa berlatih, baca ulang-ulang kali dan hantar kepada cikgu. Cikgu bagi masa sampai esok lah. Sebab hari ni pun kamu akan ada kelas lain selepas ni kan. Cikgu bagi masa kamu sampai esok kamu boleh hantar rakaman suara kamu kepada WhatsApp peribadi cikgu. Okey. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat terus berlatih membaca dengan intonasi yang sesuai, membaca dengan betul dan rekod dan hantar kepada cikgu lah. Kita sama-sama belajar. Jangan malu, jangan risau. Kita belajar sama-sama. Ini peluang yang ada kepada kita semua. Okey? Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada kelas pada hari Jumaat nanti. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.